Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim kepada seluruh umat Islam yang menonton video ini. Alhamdulillah, dipanjangkan usia kita semua untuk berada dalam bulan yang penuh barakah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi setiap umat Islam. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam saban tahun kerana bulan inilah bulan yang penuh dengan keberkatan. Di dalam bulan Ramadan ini, anda semua sebagai umat Islam dapat melipat gandakan amalan selain mengharap rahmat dan keampunannya. Meskipun kehadiran Ramadan terlalu singkat, masih terdapat beberapa amalan yang akan boleh kita lakukan sepanjang berada dalam bulan ini. Umat Islam sering berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah mereka pada bulan yang istimewa ini. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam janganlah melewatkan saat-saat berada di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keampunan, kerahmatan dan kesempatan terbaik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari godaan-godaan syaitan yang sekiranya dapat membatalkan niat ibadah anda. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan selamat di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan adalah antara bulan yang ditunggu-tunggu oleh sekalian umat Islam dan bulan ini mempunyai kelebihan dari bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang kita maklum bahawa bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Di bulan ini merupakan peluang untuk melipat gandakan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amat beruntunglah orang-orang yang merebut ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amatlah rugi bagi mereka yang mensia-siakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sehingga 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala juga ada berfirman dalam tafsirnya, iaitu yang bermaksud kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan keranaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, iaitu ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk kita mendidik diri kita ke arah kebaikan kerana pada bulan ini kita bukan saja diwajibkan berpuasa dan mengawal hawa nafsu, bahkan kita turut dituntut untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Antara amalan-amalan sunat yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan ini, saya kongsikan di sini terdapat 10 amalan. Yang pertama ialah bersahur. Ulama sepakat mengatakan bahawa hukum makan sahur adalah sunat. Sunat bukan sahaja memberikan tenaga untuk kita berpuasa di siang hari, malah ia juga mengandungi keberkatan. Bersahur merupakan perbuatan yang membezakan puasa umat Islam dengan puasa peganut agama lain.
Amalan yang kedua ialah memperbanyakkan amalan sedekah. Tidak kira kecil atau besar, banyak atau sedikit, adalah sangat digalakkan dalam Islam, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Kerana dengan bersedekah dapat meringankan beban mana-mana anggota masyarakat yang berhajat dan memerlukan bantuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang insan yang amat pemurah. Malah baginda menjadi lebih pemurah pada waktu bulan Ramadan. Mengapa? Ya, sebab dalam salah satu hadis ada menyebutkan tentang keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka, iaitu barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Oleh sebab itu, sudah semestinya sebagai umat Islam, maka kita hendaklah mencontohi baginda di bulan yang penuh barakah ini. Caranya dengan memperbanyakkan sedekah, baik untuk kepentingan fi sabilillah maupun kaum du'afa dan fakir miskin. Amalan yang ketiga ialah sunat salat tarawih. Tarawih adalah solat sunat yang khusus dilakukan pada setiap malam di bulan Ramadan. Ia dilakukan bermula pada waktu selesai solat Isyak dan berakhir dengan waktu subuh. Biasanya umat Islam akan disekalikan dengan solat sunat witir. Sembahyang solat sunat tarawih secara berjemaah di masjid-masjid, surau-surau dan di balai-balai ibadah, kerana sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan memperbanyakkan sembahyang sunat kerana iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berdiri ataupun beribadah pada malam Ramadan kerana iman dan mengharapkan ganjaran Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Amalan yang keempat ialah solat sunat witir. Jangan sesekali meninggalkan sembahyang solat sunat witir kerana ia merupakan solat sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut yang mengiringi solat sunat tarawih. Solat sunat witir sebenarnya bukan hanya dikhususkan di bulan Ramadan sahaja, bahkan sunat dilakukan pada setiap malam. Amalan yang kelima ialah tadarus dan khatam Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Oleh itu, perbanyakkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan setiap waktu, sekurang-kurangnya 1 juzuk setiap hari, agar dapat khatam Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Niatkan dalam hati, bertekad dan berazam untuk khatam Al-Quran dalam bulan ini. Amalan yang keenam ialah amalan memberi makan untuk berbuka puasa. Selain daripada bersedekah, amalan memberi makan kepada orang berpuasa juga amat digalakkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang memberi makan orang-orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Amalan yang ketujuh ialah mengejar malam Lailatul Qadar, iaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Allah menjanjikan terdapat satu malam yang amat bermakna kerana Allah memberitahu pada kita bahawa Allah menurunkan Al-Quran pada malam tersebut, iaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surah ini turut disokong dengan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai daripada Abu Hurairah telah berkata, ketika mana telah datang bulan Ramadan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud,
Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Telah difardukan Allah ke atas kamu untuk berpuasa. Dibuka padanya pintu-pintu syurga dan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Dirantai padanya syaitan-syaitan, padanya malam Lailatul Qadar sebaik 1000 bulan. Siapa yang terlepas daripada kebaikannya, maka akan hilang kelebihan itu. Amalan yang ke-8 yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ialah menunaikan umrah. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, jika telah datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah, kerana pahala umrah itu sama dengan pahala mengerjakan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga menggambarkan bahawa hebatnya amalan umrah ini jika kita lakukan pada bulan Ramadan. Amalan yang ke-9 ialah saling mengingatkan orang lain kepada kebaikan. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga mengawal nafsu daripada melakukan perkara keburukan. Dengan adanya media sosial pada hari ini, kita cenderung untuk menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang memberi maksud, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, maka Allah sudah tidak lagi memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan amalan yang ke-10 ialah beriktikaf dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriktikaf adalah merupakan salah satu amalan di bulan Ramadan yang boleh kita lakukan dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasanya dilakukan di masjid pada bulan Ramadan. Menurut para ulama, hukum iktikaf ini adalah sunnah, tidak wajib, kecuali kita telah bernazar untuk beriktikaf kerana sesuatu perkara. Waktu untuk beriktikaf adalah di akhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan. Pada 10 hari yang terakhir ini, baginda beriktikaf sehinggalah ke saat wafatnya. Kemudian isteri-isteri beliau pun beriktikaf selepas kewafatan beliau. Yang seterusnya ialah keistimewaan zikir. Zikir adalah merupakan salah satu ibadat yang juga boleh memberikan kita pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu yang sebaiknya untuk melakukan zikir dan berdoa, khususnya pada waktu-waktu yang istijabah, waktu-waktu yang mustajab, yang dimakbulkan doa kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah saat kita berpuasa sehingga berbuka, saat malam terutama pada sepertiga malam terakhir, dan saat kita bersahur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan ini lazimkan diri kita dengan zikir dan selawat. Hiasilah pandangan mata kita dengan merenung dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Pada malamnya pula usahakanlah agar kita tidak meninggalkan salat sunat tarawih, witir dan juga tahajud. Jadikanlah bulan Ramadan sebagai penggerak yang membawa kepada perubahan yang besar dalam diri kita dan mampu mendidik diri dan jiwa kita untuk sentiasa patuh mengerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang kita kerjakan sepanjang Ramadan ini diterima dan mendapat ganjaran, pahala dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.